Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya, Putri Said Hamid, dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Antara tajuk utama yang menarik pada edisi kali ini, Kerajaan Negeri Sabah adakan Majlis Ramah Mesra Aidilfitri. Hari Raya Jepun disambut penuh warna-warni. Hari Keluarga Jepun disambut sederhana namun meriah. Seramai 258 orang pegawai kerajaan negeri berjaya dilatih menerusi bengkel GR. Tahun ini perayaan Aidilfitri disambut lebih bermakna setelah kita boleh berkumpul bersama-sama untuk meraihkannya. Kerajaan Negeri Sabah juga tidak ketinggalan mencoret lakaran suasana kemeriahan Hari Raya dengan mengadakan Majlis Ramah Mesra Aidilfitri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah pada Sabtu lepas. Majlis dihadiri seramai 1,000 tetamu jemputan dan diserikan dengan kehadiran tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin dan isteri yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haja Nurlida binti Tan Sri Datuk R.M. Jasni. Kedatangan yang di-Pertuan Negeri Sabah itu disambut oleh Ketua Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Nur serta isteri yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Haja Julia Salak. Pada majlis itu juga yang amat berhormat Ketua Menteri turut menyampaikan duit raya kepada Persatuan Buta Pekat, Orang Kurang Upaya dan Warga Emas. Sebahagian warga Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri juga ditugaskan membantu menjayakan majlis itu yang dipengerusikan oleh Menteri Tugas-Tugas Khas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri 1 yang berhormat Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, Timbalan Ketua Menteri 2 yang berhormat Datuk Seri Johan Chin Gun Salam, Setiausaha Kerajaan Negeri yang berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untung, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai serta Jemaah Kabinet Negeri yang lain. Bahang kemeriahan Aidilfitri terus hangat terasa apabila Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah mengadakan sambutan Hari Raya di Menara Kinabalu pada Khamis lepas. Majlis diserikan lagi dengan kehadiran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Seramai lebih 100 orang kaki tangan awam terdiri daripada warga jawatan serta beberapa tetamu luar hadir memeriahkan majlis berkenaan. Pemberita PANS turut berkesempatan menemu bual beberapa orang yang hadir bagi mendapatkan komen berkaitan penganjuran majlis sedemikian setelah 2 tahun tidak diadakan ekoran kekangan pandemik COVID-19. Alhamdulillah, setelah sekian lama pihak Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah tidak menganjurkan Hari Raya sebegini yang menjemput seluruh HOD ataupun ketua-ketua jabatan di bangunan Menara Kinabalu pada Hari Raya. Namun pada tahun ini, pada tahun 2022, Alhamdulillah pihak jabatan telah berkesempatan untuk menjayakan majlis sambutan Hari Raya untuk Jabatan Perkhidmatan Awam dan bersyukur dengan kehadiran semua tetamu-tetamu jemputan yang daripada jabatan, daripada ketua-ketua jabatan daripada pihak luar ke majlis pada hari ini, dan dijangkakan seramai lebih kurang 100 lebih jemputan telah hadir, termasuk dengan warga Jepun sendiri. Okey, insyaAllah majlis seperti ini kita akan teruskan lagi pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah, sambutan raya pada tahun ini berjalan dengan sangat lancar dan sangat meriah. Ramai tetamu yang hadir pada sambutan raya kali ini. Walau bagaimanapun, SOP masih tetap dikekalkan. Alhamdulillah, saya berharap pada tahun akan datang sambutan Hari Raya dapat kita sama-sama sambut dengan lebih meriah dan SOP lebih longgar, insya-Allah. Alhamdulillah, sambutan raya pada tahun ini amat meriah dengan kehadiran warga-warga Jepun dan semua ketua-ketua jabatan di Menara Kinabalu.
saya sangat gembira karena setelah beberapa tahun kita tidak dapat menyambut sambutan Hari Raya dengan sebegini rupa, dan akhirnya tahun ini kita dapat menyambut dengan meriah lah. Dan saya berharap walaupun sudah boleh menyambut macam ni, kita masih boleh terus mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Tuan Ramli Haji Karya, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Puan Josie Lai Mesing serta pengarah-pengarah bahagian Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Sabtu lepas, Majlis Bersama Jabatan Pihak Pekerja dengan kerjasama bahagian Hikmat Pengurusan telah mengadakan program Hari Keluarga Jepun. Program ini telah diadakan di Pantai Tanjung Aru seawal jam 8 pagi yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Meskipun disambut sederhana, namun bahang kemeriahan tetap dirasai oleh keluarga Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Objektif program adalah bagi memberi ruang kepada warga jabatan untuk saling kenal mengenali di samping mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Selain itu, program ini juga berupaya menyemarakan semangat kekitaan dan kerjasama secara berkumpulan menerusi penyertaan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan. Saya sangat berbangga kerana dapat hadir pada hari ini sempena Hari Keluarga Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah 14 Mei 2022. Kita telah diberikan kelonggaran dan ini merupakan program yang sangat memberangsangkan. Kita dapat mengeratkan silaturahim dan dapat merapatkan rasa kekeluargaan di antara sesama kita. Saya secara pribadi sangat gembira dan berharap program ini dapat diteruskan. Bukan saja pada hari ini tetapi pada hari-hari akan datang. Syabas dan tahniah kepada penganjur. Terima kasih. Dapat kita bersama-sama dalam Hari Keluarga Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 2022. Okey. Jadi dalam program ini kita juga dapat mengeratkan lagi silaturahim, persahabatan, dapat kita mengenali antara sektor-sektor, bahagian-bahagian lain dengan lebih dekat lagi. Jadi harap program yang seperti ini dapat kita adakan lagi pada tahun hadapan, kerana ini adalah tahun selepas COVID. Selama 3 tahun tidak kita meraihkan, menjayakan program yang seperti ini. Program Hari Keluarga ni yang dari jabatan kita ni kan sangat memberi manfaat lah kepada, terutamanya kalau dari segi kami dapat meluangkan masalah, sebab selalunya suami saya hari Sabtu dia kerja pak. Jadi di samping tu ada aktiviti untuk budak juga kan. Jadi secara otomatik memang dapat meluangkan masa bersama-sama lah. Itu saja. Apa harapan kamu? Harapan saya semoga program ini akan dijalankanlah sepanjang tahun dan diadakan dengan lebih baik lagi. Okay, thank you. Antara aktiviti yang berlangsung seperti pertandingan membina istana pasir, mewarna, pancing botol, isi air dalam gelas guna sudu, lari ikat kaki, buang belon air berpasangan dan banyak lagi. Bengkel Amalan Baik Peraturan GRP berkaitan analisis impak peraturan telah berlangsung di Shangri-La Tanjung Aru Resort dan Spa selama 2 hari bermula Rabu lepas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Bengkel ini telah dilaksanakan secara fizikal, tidak seperti penganjuran sebelumnya yang hanya diadakan secara atas talian ekoran pandemik COVID-19. Seramai 258 pegawai dari pelbagai agensi kerajaan negeri Sabah telah berjaya dilatih secara mendalam berkaitan 7 elemen analisis impak peraturan yang merupakan elemen yang perlu dipatuhi dalam proses penyemakan peraturan. Semasa berucap, Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri merangkap Ketua Sekretariat GRP Sabah, juga sempat berkongsi pengalaman kerja dan mengajak peserta bengkel untuk terus komited dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Turut hadir Yang Berusaha Tuan Ramli bin Karya, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sektor Perkhidmatan, Yang Berusaha Mauzani Aris Muhammad Yusof, Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Sabah, dan Puan Celestina Aaron, Pengarah Bahagian Prestasi Agensi Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Sebelum mengakhiri berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah pada kali ini, kami dari warga penyampai berita ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan atau dikenali Pesta Menuai. Kotobian Tadau Tagazodo Keamatan. Untuk lebih banyak berita terkini, jangan lupa layari laman YouTube Japan TV. Salam hormat dan jumpa lagi.